pada hari ini kita akan masuk kepada quadratic equation. Hari itu pun kita belajar quadratic equation. Cuma hari ini kita nak tengok tentang problem solving. Okey, setiap soalan problem solving di dalam quadratic equations adalah berbeza-beza. Jadi saya akan tunjukkan 3 contoh sebagai guide lah untuk kamu. Okey, sebab cara nak menyelesaikan dia tu ada banyak cara. Ada setiap soalan tu lain yang dia minta. Tetapi basically apa yang dia nak di dalam setiap soalan yang problem solving ni, apa yang dia nak adalah dia nak suruh kita cari X. Okey, dia nak suruh kita cari X ataupun dia punya roots tu. Okey, ini kita dah belajar minggu lepas. Cara nak cari roots ada 3 cara. Saya ulang baliklah tengok kat sini. Okey, dari roots ada 3 cara. Yang pertama kita gunakan formula method iaitu negatif B tambah tolak square root of B square minus 4AC over 2A. Okey, ini adalah formula method. Yang kedua, completing the square. Saya tak ajar lagi completing the square, cuma saya ajar bentuk dia sahaja. Okey, bentuk vertex tu. Dan yang ketiga adalah factorization method. Yang ini kamu akan belajar dalam modern maths nanti. Tapi sekarang modern maths kamu tengah belajar number basis kan? Yang ni belum masuk lagi lah. Okey, ini adalah bab 1 modern maths kamu akan belajar. Jadi saya akan cover ini dengan ini sajalah. Okey, untuk quadratic equations problem solving. Nak jawab soalan jenis problem solving ni, kamu kena ada hati yang tenang, kepala yang tenang, relax, baca soalan pelan-pelan. Kita kena fahamkan betul-betul apa yang soalan nak. Jadi hari ni kita akan cuba jawab 3 soalan contoh, tengok betul-betul cara penyelesaian dia. Okey, terus kita masuk pada example 1. Kita nak extract information yang dibagi dalam soalan ini. Okey, Ali planted vegetable on a piece of land. Ali tanam sayur-sayuran di atas sekeping tanah. Okay, the shape of the land is a right angle triangle. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk ayat ni, kalau kamu boleh lukis ke apa ke, lukislah. Macam saya ni jenis orang yang visual. Saya suka tengok, saya suka lukis. Kalau ada apa-apa information, saya kena lukis dia supaya saya nampak. Okay, dia cakap right angle triangle lah. Macam ni lah. Okay, segitiga bersudut tegak. Itu adalah right angle triangle. Macam lag sikit video saya lambat pula keluar. Sekejap saya check internet connection. Kenapa jadi begini? Okey dah ni. Okey, kalau ada lag apa beritahu saya akan start balik connection, kita akan masuk semula. Okey. Okey, kemudian kita baca soalan. Given the longest side of the land is y meters. Okey, longest side of the land. Okey, longest side tu yang mana? Ni adalah right angle triangle. Dia cakap sisi yang paling panjang adalah y meter. Yang mana y meter tu kat mana? Sini ke kat sini? Agak-agak yang mana satu tu? Sisi yang paling panjang. Ni kamu dah belajar waktu form 1 ni. Ni adalah matematik form 1. Sisi yang paling panjang kalau kamu ingat balik dalam teorem Pythagoras, okey, adalah dia punya hypotenuse. Okey, kalau dekat sini adalah dia punya sudut 90 darjah atau right angle triangle, maka sisi yang paling panjang adalah yang bertentangan dengan sudut 90 darjah itu. Maka ini panjang dia adalah y. Okey, y meter panjang dia kat sini. Okay. The other two sides of the land are x meters and x plus 1 meters respectively. Okay, sisi yang lagi dua ni panjang dia adalah x dan juga x tambah 1. Kita labelkan yang ni x meter, yang ni x tambah 1. Dia cakap yang mana satu. Jadi kita hentamlah yang ni x tambah 1. Tak kisah mana-mana. Yang penting yang hypotenuse ni. Sama juga kita buat teorem Pythagoras dulu, saya cakap yang C dia yang penting. A dengan B ni tak kisah kedudukan dia. Okey, jawapan dia kita akan tetap dapat sama nanti. So yang ni panjang dia x tambah 1, yang ni panjang dia x, yang ini panjang dia y. Okey, itu adalah information yang kita boleh keluarkan setakat inilah. Okey, ayat yang seterusnya. He fenced the wall with 40 meters of wire. Dia letak pagar dekat dia punya tanah ni dengan pagar yang panjang dia 40 meter. Okey, maksudnya perimeter lah. Perimeter untuk tanah ni adalah 40 meter. Okey, itu dia kat sini. Perimeter dengan 40 meter. Okey, find the length in meter of each side of the land. Okey, dia nak suruh kita cari panjang setiap sisi untuk tanah ini. Maksudnya kita kena dapatkan panjang ni, dapatkan panjang ni, dapatkan panjang ni. Basically apa yang kita kena cari adalah panjang x dan juga panjang y. Okey, bila kita dapat je panjang x, nak dapatkan panjang ni, kita ambil nilai x tadi, tambahkan dengan 1, maka dapatlah panjang sisi ni. Okey. Jadi soalan ni dia tak cakap pun dalam soalan. Oh, okey, use quadratic equations, use formula method dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu yang ni kena guna quadratic? Okey. Jadi yang ini soalan jadi macam ni kita kena cuba dulu.
Okey, kita keluarkan maklumat, kita cuba dulu, kita tengok ada kuasa 2, barulah kita boleh kesan. Oh, ini soalan kuadratik rupanya. Bila ada x kuasa 2 ke, y kuasa 2 ke, h kuasa 2 ke, biasanya ini adalah soalan kuadratik lah. Okey, jadi kita keluarkan maklumat. Dia bagi kat kita sini 3 sisi dan dia cakap perimeter untuk tanah ni adalah 40 meter. Dia nak cari panjang setiap sisi ini. Okey, apa yang kita boleh buat dengan maklumat ni? Yang pertama, perimeter 40 meter. Macam mana dia dapat 40 meter ni? 40 meter adalah hasil tambah yang ni, tambahkan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini. Kita akan dapat 40 meter. Betul tak? Okay. Kita buat satu equation tentang itu dulu, perimeter. Okey, panjang sisi yang pertama, x tambah 1, ditambahkan dengan panjang sisi yang bawah tu, panjang dia adalah x, ditambahkan dengan panjang hypotenuse adalah y, dan benda ini adalah sama dengan 40 meter. Jangan letak unit. Unit meter-meter apa tu tak payah letak. Okay? Dia akan serabutkan kamu punya equation nantilah. Okay? Letakkan benda ini saja. Ni dengan ni. Meter tu biarkan dia. Okey, lepas tu yang ini kita boleh pemudahkan. Kita pemudahkanlah. Kita buka kurungan. Okey. X dengan X ni kita boleh tambah. So kita tambahkan X tambah X jadi 2X. Okey. Kemudian kat sini kita ada Y. Kat sini kita ada 1. Tak boleh tambah lah. Jadi kat sini tambah Y. Tambahkan dengan 1 sama dengan 40. Okey. Kita biarkan equation ni setakat ni dulu. Okey. Sebab information ni kita hanya boleh buat sampai setakat ni je. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Bila disebut tentang right angle triangle. Apa yang kita fikir tentang right angle triangle ni? Kita fikir tentang teorem Pythagoras. Okey, right angle triangle ya, fikirlah right angle triangle itu teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras formula dia yang kita dah biasa guna daripada form 1 adalah C square equal to A square plus B square. Okey, kita gunakan formula ini. Okey, masukkan nilai-nilai ini. Masukkan ke dalam formula. Okey, setakat ni kita tak tahu lagi apa nak buat ni. Kita cubalah apa maklumat yang dia bagi ni, kita cuba je untuk kita cuba selesaikan soalan. Okey. Jadi kita gunakan teorem Pythagoras punya formula. Okey, C square. C dia kat sini adalah y. Masukkan nilai y dekat C. A dia adalah x, B dia adalah x tambah 1. Ataupun yang ni A dia x tambah 1, yang B dia akan jadi x, tak kisah. Jadi masukkan nilai-nilai itu di sini. Maka kita akan dapat y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 dia adalah X kuasa 2, ditambahkan dengan B kuasa 2 dia adalah X tambah 1 kuasa 2. Okey, seterusnya apa lagi yang kita boleh buat kat sini? Okey, kita tengok kat sini ada 2 unknown. Ni ada Y, sini ada X. Kalau boleh kita nak jadikan persamaan ni satu unknown je. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, soalan ni nampak macam rumit sikit tapi tak apa, bear with me, kita buat pelan-pelan. Okey, kat sini ada Y. Jadi macam mana kita nak hilangkan Y ni? Cara nak hilangkan Y adalah kita gunakan persamaan parameter yang kita dapat tadi, jadikan Y sebagai subjek, masukkan Y kat sini. Saya tunjuk ni. Ini adalah persamaan yang kita buat tadi. Okey, ini adalah persamaan parameter yang kita buat tadi. Kita jadikan Y sebagai perumus. Maksudnya kita nak Y je duduk depan. Yang lain-lain kita pindah ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 40 tolak 1, tolakkan dengan 2x. Okey, saya pindahkan 1 ke sini, pindahkan 2x pindah sini juga. Jadi dapatlah begini, kita selesaikan. Maka y sama dengan 40 tolak 1 jadi 39. 39 tolakkan dengan 2x. Okey, ini adalah nilai y. Masukkan y ni dekat sini. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan persamaan yang kita buat ni tadi tinggal satu unknown saja. Kalau 2 unknown macam ni kita tak boleh nak selesaikan. Kita start, tak boleh nak buat apa. Jadi kita gantikan y ni, masukkan di sini. Maka kita akan dapat 39 tolakkan dengan 2x kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 tambahkan dengan x tambah 1 kuasa 2. Okey, bila dah jadi macam ni, maka mudahlah sikit kerja kita. Ini dah jadi kuadratik. Nampak ni, x kuasa 2. Cuma apa yang perlu kita buat adalah jadikan bentuk ini jadi general form. Okey, macam mana nak jadi general form? Kita dah belajar sebelum ni. Okey, Jadi general form bentuk dia mestilah bentuk ax kuasa 2 tambahkan dengan bx tambahkan dengan c sama dengan kosong. Kita buatlah persamaan benda ni, buat persamaan linear, jadikan dia bentuk general form. Okey, kat sini tak muat, saya buat kat sebelah. Okey, persamaan dia jadi 39 tolak x kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. Apa lagi? Lupa dah. Tambahkan dengan x tambah 1 kuasa 2. Okey, apa maksud kuasa 2 ni? Maksudnya kurungan ini ada 2. Jadi, saya buka kurungan ini, dia akan jadi 39 tolakkan dengan x, 39 tolakkan dengan x sama dengan x kuasa 2
tambahkan dengan X tambah 1, X tambah 1. Okey? Boleh faham ke setakat ni? Boleh follow? Boleh tu. Okey, kita nak jadikan dia general form. Okey, jadi yang ni kita kena kembangkan, ini pun kita kena kembangkan juga. Kita kembangkan dulu satu-satu. 39 darabkan dengan 39. Okey, besar sangat kan kalkulator. Okey, saya ada kalkulator kat tangan ni. Jadi saya nak buka kalkulator kat iPad ni susah. Dia lambat, jadi guna kat sini lah. 39 darab 39 dapat 1521. Kamu jangan risau dapat nilai besar-besar pelik-pelik macam ni. Okey, layankan je. Teruskan je. Confident dengan kamu punya jawapan. Okey, 39 dapat 1521. 39 darabkan dengan negatif X akan jadi negatif 39X. Kemudian negatif X darabkan dengan 39 akan jadi negatif 39X juga. Dan yang terakhir, X darabkan dengan X, dia akan jadi positif X square. Sama dengan X square, sebelah kanan ada X square. Okey, dan yang ini pun kita kena kembangkan dia. Tambahkan, okey, yang ni kena letak dalam kurungan. Okey, yang ni benda kita nak kembangkan ni, kita kena letak dia dalam kurungan dulu. Sebab kalau yang ni ada negatif, nanti kita buka kurungan. Ingat benda ni nak kembang, pastikan dia dalam kurungan. Okey, jadi kembangkan. X darab X jadi X kuasa 2. X darab X1, X darab 1 akan jadi X. 1 darab X akan jadi X. Dan yang terakhir, 1 didarabkan dengan 1 akan jadi 1. Okey, jadi dah jadi macam ni, kita baru kembangkan ini, kita dah kembangkan ini, inilah bentuknya. Seterusnya kita permudahkan yang mana boleh permudahkan, iaitu kat sini X dengan X, yang ni pun X dengan X kita boleh permudahkan. Okey, kita permudahkan satu persatu, buat slow-slow. Jangan kalut-kalut, jangan nak shortcut ke apa ke, buat slow-slow, step by step, senang untuk kita nampak. Okey, negatif 39 tolak 39, tekanlah kalkulator, negatif 39 tolak 39, dia hasil dia akan dapat negatif 78. Okey, jadi kita akan dapat, okey. 1521 tolakkan dengan 78X ditambahkan dengan X square sama dengan sebelah kanan. Okey, yang ni saya buka kurungan tu lah sebab ini semua positif, tak ada masalah. Kita boleh buka terus kurungan. Yang jadi masalah apabila depan ni negatif. Okey, kalau depan ni negatif, maka kurungan ni kita nak buka, kita kena tukar simbol dalam ni. Okey, ni kita dah belajar dulu form 3. Jadi kamu ingat baliklah. Okey, sebab apa kena letak kurungan? Sebab takut yang depan ni negatif. Sekarang kalau yang ni positif, jadi kurungan ni tak ada masalah, kita boleh buka macam biasa. Okey, ni X square dengan X square kita boleh tambah. X square tambah X square dia akan jadi 2X square. Okey, X tambah X dia akan jadi positif 2X dan yang terakhir tambah 1. Okey, ini belum general form lagi. Jadi nak jadikan dia general form, ingat satu side mesti jadi kosong. Jadi kita tengok ke sini. Ni 2X kuasa 2. Sini X kuasa 2. Jadi saya nak pindah semua benda yang ada ke sini, pindah sebelah kanan. Senang. Supaya X square ni jadi positif. So saya pindahkan ni ke sini. Ni ke sini, yang ni pun ke sini. Maka sebelah kiri saya sekarang akan jadi kosong. Sebelah kanan saya akan ada 2X kuasa 2 tambahkan dengan 2X tambah 1 ditolakkan dengan X square ditambahkan dengan 78X. 8X ditolakkan dengan 1521. Okey. Kemudian kita permudahkan, maka kosong sama dengan 2X 2X ni dah okey dah, 2X kuasa 2. Ni kejap Allah. Saya tak susun lagi. Ni kita settlekan 2X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni. Dia boleh tolak. Okey, sebab dia punya kuasa ni sama, maka dia adalah like terms, maka kita boleh tolak. 2X kuasa 2 tolakkan dengan X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 2. Okey, kemudian kita tengok X pula. Sini ada 2X, sini ada positif 78X. 78 tambahkan dengan 2X, dia akan jadi positif 80X. Okey, kemudian positif 1 ditolakkan dengan 1521. 1 tolak 1521 dia akan jadi 1520. Negatif 1520. Maka siaplah kita punya general form. Okey, general form kita saya refresh balik, saya tulis balik X square tambah 80X tolak 1520 sama dengan 0. Okey, ini adalah general form kita. Okey, tak siap lagi ni, panjang lagi kita punya jalan kerja ni. Biasanya soalan macam ni banyak markah dia. Mungkin markah dia 7, 8 macam tu. Okey, markah dia bukan 2, 3 macam matematik dulu. Okey, markah dia mungkin 8, 7 dan sebagainya. Okey, sampai setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh follow? Tak ada. Boleh. Tak ada. Alright.
Okay, next, apa yang kita nak buat? Next, apa yang kita nak buat adalah kita kena dapatkan nilai X dengan menggunakan dua cara yang saya sebutkan tadi, iaitu formula method ataupun completing the square. Completing the square kita belajar bersemuka nantilah. Jadi kat sini kita nak dapatkan X dengan cara formula. Okey. Okey, disebabkan kat sini panjang sangat, kat sini pun dah ada masuk soalan lain, jadi saya kena padam sikit. Okey, part ni semua nanti saya padam balik. Kalau ada masalah nanti kamu refer balik video dan ulang semula, ya. Sekarang saya nak ambil soalan ni je. Okey. Ini semua saya padam. Sebab tak muat. Saya ingat muat dua buku surat pun yang tak muat. Okey, kat sini saya letak X kuasa 2 ditambahkan dengan 80. X ditolakkan dengan 1520 sama dengan 0. Okey. Jadi kita nak dapatkan X. Kita tulis formula dulu. X sama dengan negatif B tambah tolak square root of B square minus 4AC divide with 2A. Okay, nak memudahkan cerita, kamu tulis dulu A dia apa, B dia apa, C dia apa. Senang. So A dia kat sini adalah 1. B dia adalah 80. Dan C dia adalah negatif 1520. Kita masukkan nilai ini ke dalam formula. Okey, masukkan ke dalam formula. X sama dengan negatif B. B dia adalah 80. Masukkan kat sini 80. Tambah tolak square root of B square. 80 kuasa 2. Ditolakkan dengan 4. Didarabkan dengan A dia 1. Didarabkan dengan C dia. Iaitu negatif 1520. Dibahagikan dengan 2 darab A itu 1. Okey. Buat sikit-sikit. Jangan tekan kalkulator semua benda ni. Nanti dia akan jadi serabut. Okey, jangan serabutkan hidup kamu. Buat pelan-pelan, buat slow-slow, buat sikit-sikit. Okey? Kita selesaikan yang ini. Ni negatif dengan positif dia akan jadi negatif lah. So, X sama dengan negatif 80 tambah tolak punca kuasa. Okey, yang ini pun kita buat satu-satu. Buat 80 kuasa 2 dulu. Okey, 80 kuasa 2, tekanlah kalkulator. 80 kuasa 2 nilai dia adalah 6,400. Okey, 6,400 ditolakkan dengan 4 darab 1, ni kita kena ambil semua ni Negatif 4 darabkan dengan 1 darabkan dengan 1520. Negatif 4 darab 1 darabkan dengan negatif 1520. Jawapan dia akan jadi positif. Okey, sebab apa jadi positif? Negatif darab positif, negatif. Negatif darabkan dengan negatif, dia akan jadi positif kat sini. Okey, ataupun benda ni kamu tekan je kita. Negatif 4 darab 1 darabkan dengan negatif 1520, hasil dia akan dapat 6080 dan dibahagikan dengan 2. Okey. Jadi yang ni kita selesaikan. 6400 tambahkan dengan 6080 dapat 12480. Jadi X sama dengan negatif 80 tambah tolak square root of 12480 dibahagikan dengan 2. Okey, dah nak siap dah. Jadi X sama dengan negatif 80 tambah, kita ambil tambah dulu ada tambah tolak, kita ambil tambah dulu. Okey, punca kuasa 12480 bahagikan dengan 2. Okey, yang ni boleh tekan kalkulator. Buat settlekan yang atas dulu. Okey, punca kuasa 12480 111. Okey, negatif 80 tambahkan dengan punca kuasa 12480. Okey, kamu tekan kalkulator yang atas ni, kamu akan dapat nilai dia dalam perpuluhan. Okey, nilai yang kamu dapat dalam kalkulator tu 31.71392035 tu. Okey, jangan hilangkan dia daripada kalkulator. Okey, dah selesaikan ini, kamu terus tekan kalkulator, bahagikan dengan 2. Maksudnya kalkulator kamu nanti akan tulis answer bahagi 2. Okey, jangan kamu bundarkan jawapan atas ni, bundarkan betul bahagi 2, tak boleh ya. Kamu dapatkan dia punya jawapan full, bahagikan dengan 2. Okey, last kali jawapan dia kamu akan dapat 31.71392035. Betul ke? Saya cek lagi sekali. 80 tambah punca kuasa 12480. Okey, dapat 31.713992 dan sebagainya. Okey, ini adalah jawapan yang pertama. Kita tengok jawapan yang kedua. X sama dengan negatif 80 ditolakkan dengan punca kuasa 12480 dibahagikan dengan 2. So, kita dapat jawapan dia negatif 80 tolak punca kuasa 12480 bahagikan dengan 2. So, yang ni kita dapat jawapan dia negatif 95.856960. Okey. Jadi dekat sini jawapan dia negatif. Satu jawapan kita dapat positif, satu jawapan dia
negatif. Jadi X ni tak logik lah. Okay? X ni tak logik kalau kita dapat negatif. Sebab apa? Sebab dia adalah panjang sisi. Okay? Dia ni adalah panjang sisi. Jadi tak logik kalau X ni kita dapat negatif. So jawapan ni kita tak boleh ambil. Okay? Kita biarkan dia kat sini. Kita taklah pangkah dia kat sini. Maksudnya kita tak ambil jawapan ni. Kita ambil nilai X adalah yang ini. 31.71392035. Okay? Yang ni kita boleh bundarkan sikit. Okay? Bundarkan jadi 31.71. Okay? Ini adalah nilai X. Okay, saya tulis kat sini nilai X. Okay, nilai X dengan 31 point berapa tadi? 71. Okey. Alright, seterusnya kat mana dapat 15.857 tu? Saya salah tekan ke? Betul cikgu. Saya salah tekan kalkulator ke? Salah. Kat mana? Yang mana Salah. saya salah tu? Tahu saya dapat 15.8. Oh, yang atas ni saya tekan salah ni. Kejap, saya tekan lagi sekali. Dia 80 bagi 12.480. Saya tak bahagi 2. Kat sini saya tak bahagi 2. Okey, okey, bahagi 2 dapat 15.856960 betul ke? Okey, sini tak bahagi 2 pula. Okey, jadi jawapan dia kita akan dapat 15.85696018 macam nilah. Okey, betul Okey, yang kat bawah ni okey. Yang kat bawah ni cek tak. Negatif 80 tolak punca kuasa 12,480 bagikan dengan 2. Dapat 95 negatif 95.85. Okey, betul lah. Jadi yang ni kita tak ambil sebab dia negatif. So ini adalah nilai X. Kita tulis kat sini nilai X. Nilai X dia tadi adalah hilang pula. Negatif 80 tambah punca kuasa 12,480 bagi 2. Okey. 15.87 lah. Kita ambil 2/40. Ini adalah nilai X dia. Okey. Kita tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai lagi? Sebab soalan nak panjang setiap sisi ni. Kita baru dapat satu sisi je. Sekarang nak dapatkan sisi ini, maka kita tambahkan dengan 1. Okey, jadi sisi yang kedua ni, okey, saya labelkan. Yang ni sisi yang pertama. Okey, nak dapatkan nilai sisi yang kedua, maka kita ambil 15.87 tu, tambahkan dengan 1, maka kita dapat 16.87. Ini adalah panjang sisi yang kedua. Yang ni dengan yang ni. Okey, seterusnya panjang sisi yang ketiga, Y. Macam mana kita nak dapat nilai Y ni? Okey, cara nak dapat nilai Y ini. Persamaan yang mula-mula tadi kita dapat. Okey, nilai Y adalah yang ini, iaitu Y sama dengan 39 tolakkan dengan 2X. X kita dapat dah nilai dia tadi. X nilai dia adalah yang ini. Jadi kita masukkan. Tapi kenapa saya rasa, kejap, kita cuba dululah. Okey, jadi Y sama dengan 39 tolakkan dengan 2 darabkan dengan nilai X iaitu 15.87. Okay, jadi Y sama dengan 2 darab 15.87 dapat 31.74. Okay, jadi 39 tolakkan dengan 31.74, maka nilai Y adalah 39 tolak 31.74 dapat 7.26. Okey, so dah settle semua sekali. Panjang sisi yang pertama X ni adalah 15.87, panjang sisi yang kedua X tambah 1 ni adalah 16.87 dan panjang Y ni adalah 7.26. Kita cuba lukis sikit. Okey, saya lukis kat sini. Okey, ni sebuah segitiga. Okey, panjang Y ni 7.26, dekat bawah ni 15.87 dan panjang yang tepi adalah 16.87. Okey, sekarang kita cuba semak parameter dia. Sepatutnya parameter dia tadi adalah 40. Kita cuba tambah. 16.87 tambahkan dengan 15.87 tambahkan dengan 7.26. Okey, kita dapat 40. Okey, tambah semua sekali dapatlah 40. Kalau kita tambah semua ni dapat 40, maka betul lah kita punya jalan kerja tersebut. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kejap lagi tolong ulang balik video ni, tengok balik ya. Itulah cara nak selesaikan soalan yang jenis macam ni. Okey, soalan ni nak jawab dia memang kena tenang, kena relax, baca satu-satu apa nak kena buat. Ingat, benda yang dia nak cari adalah nilai X. Itu adalah benda utama dia nak cari. Okey, X tu apa? X tu kita boleh dapatkan dengan menggunakan formula ataupun completing the square. Cuma step dia tu kita kena buat slow satu persatu. Okey, kita keluarkan maklumat daripada soalan. Okey, kemudian kita daripada maklumat yang kita ada tu kita cuba buat apa yang kita boleh buat. Okey? Alright. Ya, ada siapa nak tanya ni kat chat? Ya, nak tanya apa? Sebelum kita proceed ke contoh yang seterusnya. Buka je lah mic tanya. Tulis-tulis lambat.
Apa pun nak tanya ke? Dia masuk contoh kedua. Faham tak dah? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita terus proceed ke soalan yang kedua. Okey, sama je soalan kedua ni. Basically, dia nak guna formula ataupun continuous square. Itu je. Cuma cara kita nak buat benda tu. Okey, dia berbeza-beza mengikut soalan. Okey, example 2. The diagram shows a right angle triangle such that AB is equal to x minus 2, BC is equal to 3x plus 2, and AC is equal to x. Okay, basically soalan ni macam tadi. Okay, ni panjang AB dia bagi x tolak 2, hypotenuse dia bagi x, dan panjang kat bawah ni adalah 3x tambah 2. Biasanya dia bagi macam ni, kita guna teorem Pythagoras lah. Okay, macam biasa kita kena guna c square plus c square equal to a square plus b square dan seterusnya lah. Kita tengok apa lagi maklumat yang dia bagi. Ya, setakat ni dia baru bagi panjang sisi untuk sebuah segitiga bersudut tegak. Macam mana kita tahu bersudut tegak? Ni, right angle triangle. Okay, tambah sudut segitiga, sudut 90 kat sini. Okay, seterusnya maklumat yang dia bagi. If the area of the triangle ABC is 50 cm square, area. Okay, ni melibatkan area pula. Tadi perimeter. Okay, soalan yang pertama tadi dia melibatkan perimeter. Kali ni dia melibatkan area. Okay, bila melibatkan tentang area, okay, luas untuk segitiga. Okay, kita ingat balik formula dia. Formula dia adalah 1/2 times base. Okay, darabkan dengan base, darabkan dengan dia punya tinggi, height. Okay, kita akan gunakan formula ni biasanya. Dan satu lagi, biasanya bila dia bagi sisi macam ni, kita akan guna teorem Pythagoras. Tulis siap formula dia. C square equal to A square plus B square. Dengan menggunakan dua benda ni, kita extract lah, keluarkan quadratic equation dan dapatkan X. Biasanya macam itulah apa yang dia nak. Okay, soalan dia. If the area of the triangle ABC is 50 cm square, show that 3x square minus 4x 3x square minus 4x minus 104 is equal to 0. Saya pun dah pening dah baca. Okey, dekat sini dia bagi dua benda. Satu, dia cakap luas ni adalah 50 cm dan dia cakap tunjukkan benda ni. Okey, macam mana kita nak tunjukkan benda ni? Maksudnya kita kena keluarkan information. Saya rasa nak dapatkan benda ni tak ada cara lain, kita kena guna teorem Pythagoras sahaja. Okey, sebab kalau gunakan area, kita takkan dapat x square ni. Tapi kita cuba dululah tengok macam mana. Okey. Tak apa, saya gunakan dua benda ni. Kita cuba. Saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Kita cuba. Okey, dia bagi area, dia bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Inilah information yang kita kena guna. Cuba tentang area dulu. Okey, 1/2 didarabkan dengan base. Didarabkan dengan height. Okey, benda ni adalah sama dengan 50. Mana tahu 50? Ni dia bagi dalam soalan. Okey, jadi kita gantikan masuk nilai. Okey, gantikan masuk nilai. 1/2 didarabkan dengan base dia. Base dia adalah 3x tambah 2. Didarabkan dengan tinggi bagi segitiga iaitu x tolak 2 dan benda ini adalah sama dengan 50. Okey, kita cuba tengok work daripada here. Dapat tak persamaan ni? Kita cuba. Saya pun tak tahu sama ada kena guna ni untuk dapatkan ni ataupun kena guna yang ni untuk dapatkan ini. Okey, kita cuba. Okey, saya buat tentang area dulu. Sebab kat sini disebut area, saya pun area lah. Okey, jadi kita kena bentukkan persamaan ini jadi macam ni. Kita cubalah. Okey, ini darab, ni darab. Okey, jadi benda ni saya kena kembangkan lah. Okey, saya kena kembangkan dan benda ini 1/2 ni macam mengganggu. Jadi bila mengganggu, kita bawa lah dia ke sebelah supaya dia tak kacau. Okey, yang ni darab pindah sebelah sini, maka dia akan jadi bahagi. Sebelah kiri saya akan ada 3x tambah 2. Darabkan dengan x tolak 2. Sebelah kanan saya akan ada 50 dibahagikan dengan 1/2. Okey, sini darab, saya bawa di sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, yang ni darab ni saya hilangkan dia jadi macam ni je. Okey, kurungan ni dah bermaksud darab lah. Jadi ni darab pun saya tulis, kurungan pun saya tulis, dia jadi redundant. Jadi hilangkan darab jadi macam ni je. Okey, maksud dia darab juga sama je benda ni dengan benda ni adalah sama. Okey, 50 bahagi 1/2 maksudnya 50 darab 2. Maka benda ni nilai dia adalah 100. Okey, ataupun kamu boleh tekan kalkulator je. Okey, jadi 3x tambah 2 x tolak 2 sama dengan 100. Okey, benda ni tekan kalkulator, 50 bagi 1/2 dapat 100. Okey, yang ini kita boleh kembangkan dia, buka kurungan 3x darabkan dengan x, kita akan dapat 3x plus 2. Kemudian 3x didarabkan dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 6x. Kemudian 2x darabkan dengan 2 darabkan dengan x akan dapat positif 2x. Dan yang terakhir positif 2 darabkan dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 4 sama dengan 100. Okey, ini dah macam nak sama je. Okey, kita cuba dulu. Nak buat quadratic equation, kita kena pastikan sebelah sini kosong. Okey, one side kena jadikan kosong. Jadi 100 saya buat sebelah kiri, maka saya akan dapat 3x plus 2
Yang ni kita boleh pemudahkan. Negatif 6 tambah 2x. Okay, negatif 6x tambah 2x. Negatif 6 tambah 2 dia akan jadi negatif 4. Negatif 4x tolakkan dengan 4. Okay, 100 pindah sebelah kiri dia akan jadi tolakkan dengan 100 sama dengan 10 dah. Sama dengan 0. Dan yang ini nombor kita boleh pemudahkan. Negatif 4 tolakkan dengan 100 dia akan jadi negatif 104. Maka kita dapatlah 3x kuasa 2 tolakkan dengan 4x tolakkan dengan 104 sama dengan 0. Okey, sama tak dengan benda ni? Sama tak ni? Sama cikgu. Dah dapat sama. Jadi saya pun tak tahu tadi nak guna benda ni ke, nak guna benda ni ke untuk dapatkan ni. Saya cuba je. Okey, jadi ACMAT ni kita kena banyak cuba. Kalau guna benda ni tak dapat yang ini, maka kita gunakanlah teorem Pythagoras untuk dapat yang ni. Jadi kita kena cuba. Sebab apa saya guna area dulu? Sebab ayat dia kat sini, ayat pertama dia cakap tentang area. Dia sebut tentang luas. Jadi saya gunakan tentang luas. Okey. Tapi kalau guna yang ni tak dapat benda ni, kita cuba guna yang ini pula untuk dapatkan bentuk macam ni. Okey, jadi kita kena cuba-cuba. Jadi yang ni kita dah buktikan. Jadi kita tulis kat sini shown, telah terbukti. Okey, shown, telah ditunjukkan. Okey, selesai untuk soalan A. Ada apa-apa nak tanya untuk soalan A? Tak ada. Tak ada. Alright. Sekarang kita cuba buat soalan B. Soalan B ni lagi senang. Okay, find the possible value of x. Cari nilai-nilai x yang mungkin. Dia nak suruh kita cari nilai x. Okey, tadi persamaan dia kita dah dapat dah. Dalam bentuk kuadratik, betul tak? Sekarang daripada kuadratik ni kita keluarkan nilai x. Itu je, kita buat formula. Jadi 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 104 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai x daripada sini. Kita dah buat penat-penat benda ni, jangan kita tak guna pula. Kita gunakanlah benda ni. Okay, benda ni dalam bentuk kuadratik. Nak dapat nilai x, maka kita gunakan kaedah formula. Okey, gunakan formula b sama dengan negatif b dah. X sama dengan. Okey, kalau dekat sini kadang-kadang dia tak bagi x tau. Dia guna huruf lain. Mungkin dia guna K, dia guna H, dia guna A, dia guna B, suka dia lah. Kalau kat sini huruf-huruf lain, maka benda kat sini, formula dia pun mesti mengikut huruf yang berada kat sini. Contoh kat sini, 3B kuasa 2 tolak 4B tolak 104. Dia still kuadratik. Cuma huruf dia adalah huruf yang berbeza. Jadi dekat sini pun kita kena tukarlah dia punya roots tu jadi B, bukan X lagi. Okay? Jadi kalau kat sini X, saya pun guna X kat sini. So, negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC mizal dah. Okey, 4 AC dibahagikan dengan 2A. Alright, jadi kita masukkan dalam kalkulator. X sama dengan negatif B. B dia kat sini adalah yang ini. Okey, ini adalah B dia, negatif 4. Masukkan negatif 4. Okey, tambah tolak punca kuasa 2. B kuasa 2. B dia adalah negatif 4. Masukkan kat sini negatif 4 kuasa 2. Tolakkan dengan 4. A dia adalah 3. C dia adalah negatif 104. Tak muat lah. Saya kecilkan sikit tulisan saya. Okay, tolakkan dengan 4. Darabkan dengan A dia adalah 3. Darabkan dengan C dia adalah negatif 104. Okay, boleh nampak tak ni? Boleh nampak Boleh faham Okay, bahagikan boleh dengan 2A. 2 darab A. A dia adalah 3. Masukkan kat sini. Okey, kita pemudahkan yang ini dulu. Kita pemudahkan. Negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Maka X sama dengan 4 tambah tolak punca kuasa 2. Okey, kita buat satu-satu. Pemudahkan satu-satu. Yang ini dulu. Negatif 4 kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2, dia akan jadi 16. Okey, kemudian kita selesaikan ini pula. Yang ini tekan sahaja kalkulator. Negatif 4. Darabkan dengan 3, darabkan dengan negatif 104. Hasil dia akan dapat 1248. Sekejap. Satu, 2, 4, 8. Okey, positif. Okey, hasil dia akan jadi kat sini positif. Sebab apa positif? Negatif darab positif, dia akan jadi negatif. Negatif darab negatif, dia akan jadi positif. Jadi tambahlah kat sini. Tambahkan dengan 1248 dibahagikan dengan 2 darab 3 jadi 6. Okey, sekarang kita selesaikan ini pula. 16 tambah 1248 X sama dengan 4 tambah tolak punca kuasa 16 tambah 1248 akan jadi 1264 dibahagikan dengan 6. Okey, dah jadi macam ni. Sama juga macam tadi kita pecahkan dia kepada 2. Okey, saya tak muat, saya buat kat sini lah.
X sama dengan 4 tambah tolak punca kuasa 2, 1264 bahagikan dengan 6. Okey, kita buat yang positif dulu. X sama dengan 4 tambahkan dengan punca kuasa 2, 1264 dibahagikan dengan 6. Okey, tekan kalkulator untuk yang atas, dapat jawapan bahagikan dengan 6. Okey, jadi 4 tambah punca kuasa 2, 1264 akan dapat 39.55277767. Okey, jangan hilangkan nilai itu daripada kalkulator, tekan bahagikan dengan 6. Jawapan dia akan dapat 6.592129612. Betul tak ni? Ada dapat jawapan sama macam saya kalau buat sekali? Okey, rasanya betul lah ni. Okey, so ini adalah yang positif. Sekarang kita buat yang negatif punya pula. X sama dengan 4 ditolakkan dengan punca kuasa 2, 1264 dibahagikan dengan 6. Okey, tekan kalkulator. 4 tolak punca kuasa 2, 1264. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 6. Negatif 5.2587962778. Okey. Yang ni betul ke? Boleh siapa-siapa semak jawapan saya? Betul cikgu, saya dapat kak. Betul Alright. Hmm. Okey, so kita dapat dua nilai. Satu nilai dia 6.5921 panjang, satu lagi nilai dia adalah negatif. Negatif 5.29879. Okey, tetapi jawapan yang kita dapat dalam negatif ni adalah tak valid. Sebab apa tak valid agak-agak? Sebab apa dia tak valid? Okey, nilai X ni apa benda sebenarnya? Nilai X ni adalah panjang sisi yang ini. Okey, dia adalah panjang sisi yang ini. Jadi, logik ke panjang sisi ni dia dalam negatif? Tak logik. Jadi, nilai ni kita tak payah ambil. Kita hanya ambil nilai ini sahaja sebagai dia punya panjang hipotenus. Inilah panjang sisi dia. Okey, kamu boleh bundarkan kepada 2 tempat puluhan ataupun ambil 3 significant figures ke. Okey, ataupun 3 tempat puluhan ke, tak kisah. Yang penting jangan pendek daripada 2 tempat puluhan. 6.59. Okey, jangan ambil 6.6. Okey, jangan pendekkan dia jadi 6.6. At least 2 tempat puluhan. At least paling kurang. Nak ambil 3 tempat puluhan boleh, tak ada masalah. Jangan ambil kurang pada 2. Okey, jelas Okey, dah jawab soalan belum? Belum lagi. Okey, find the possible value of x. Dah jawab dah. Okey, ini adalah possible value of x. Okey, nilai-nilai x yang mungkin adalah 6.59. This is the possible value of x. Okey, yang ni tak payah ambil. Letaklah pangkah ke apa ke. Kamu kena tunjukkan yang ini adalah jawapan akhir kamu. Yang ni tak payah ambil. Okey, jelas ke? Kita dah dapat dah nilai X. Itu sahaja yang dia nak. Okey, alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya untuk soalan ni? Okey, soalan ni dia tak macam tadi. Dia tak tanya panjang sisi setiap satu ni. Tadi dia tanya panjang sisi setiap satu. Yang ni dia nak nilai X je. Jadi kita dah dapat dah. So selesailah kita punya soalan ni. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita proceed kepada soalan yang terakhir kita pada hari ini. Okey. Minum air jap. Okey, baca dulu soalan. Okey, soalan yang ketiga, example yang ketiga. Okey, ada dua soalan kat sini. A dengan B, saya tak tahu soalan sama ke tak. Saya first time tengok ni, saya ambil je soalan. Okey, the length of the diagonal of a rectangle is 10 cm. Okey, disebut kat sini rectangle. Okey, kita lukislah bentuk rectangle. Senang nak nampak. Lukis, bagi senang. Okey, ni adalah sebuah rectangle. Okey, diagonal. Apa maksud diagonal? Diagonal adalah panjang daripada satu bucu ke satu bucu yang lain yang bukan bersebelahan. Maksudnya, bucu ni sambungkan dengan bucu ini. Ini dipanggil sebagai diagonal. Dan panjang ini dicakap adalah 10 cm. Okey, ayat yang pertama kita dah dapat keluarkan benda ni dah. Okay, ayat yang kedua. If the length is 2 cm longer, kalau panjang dia adalah 2 cm lebih daripada width, okay, then its width. If the length is 2 cm longer than its width, find the length and the width of the rectangle. Okay, dia cakap kat sini, kalau panjang dia adalah 2 cm lebih daripada dia punya lebar, cari dia punya panjang dan juga lebar bagi rectangle ini. Okey, jadi kat sini dia bagi maklumat itu saja. Panjang dia 2 cm lebih pada yang lebar dia. Sekarang lebar dia kita tak tahu berapa panjang. Jadi kita labelkan lebar dia ni sebagai X. Unknown. Kita tak tahu panjang lebar berapa. Dan panjang kita tak tahu dia punya lebar ni berapa. Dan panjang dia adalah 2 cm lebih pada lebar. Jadi X tambah 2. Alright. Sekali lagi kita tengok ini adalah sebuah right angle triangle. Betul tak? Ini adalah right angle triangle. Okey, jadi bila dia melibatkan right angle triangle,
biasanya kita akan gunakan Teori Pythagoras. Itu je maklumat dia bagi kat sini. Tak ada area ke apa ke perimeter ke apa benda pun tak ada. Jadi dia bagi ini je, maka kita gunakan teorem Pythagoras lah. Okey, untuk dapatkan dia punya kuadratik. Okey, teorem Pythagoras. C square equal to A square plus B square, di mana C dia adalah 10. Gantikan. Kenapa C dia 10? Ni sudut 90 darjah. Yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah dia punya C. Sisi yang paling panjang dalam hypotenuse. Sisi yang paling panjang dalam right angle triangle. So sini kita gantikan masuk 10 + 2 sama dengan A. A yang mana? Nak ambil X boleh, nak ambil X tambah 2 boleh. Tak kisah mana-mana tu. Jadi kat sini saya ambil X kuasa 2 ditambahkan dengan B. B dia adalah X tambah 2 kuasa 2. B tu mesti diletakkan dalam kurungannya sebab dia ada dua term, dua sebutan. Letakkan dia di dalam kurungan. Okey. Okey, lepas tu nak buat apa? Sekejap saya baca check. Sekejap, ada yang tanya. Okey, tak ada Okey, seterusnya kita kembangkanlah kurungan. Ini maksudnya kurungan ini ada 2. Okey, 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey, X kuasa 2 biarkan dia sebagai X kuasa 2 ditambahkan dengan yang ini, kita buat macam ni. Okey, X tambah 2, X tambah 2. Okey, tutup kurungan. Notice kat sini, saya letak kurungan kat sini. Okey, yang ini kena letak kurungan. Okey, kita kembangkan dalam ni, apa benda yang berlaku dalam ni, benda ni kena enclose di dalam kurungan. Okey, sebab nanti kalau kita nak buka kurungan, kalau depan yang negatif, simbol dalam ni akan berubah. Tolong ingat benda ni kita nak kembangkan dia, tolong letakkan dia di dalam kurungan. Okey, kat sini ada double kurungan ni. Okey, yang ni kita kembangkan dia. So kita akan dapat 100 sama dengan X kuasa 2 ditambahkan dengan, okey, kembangkan kurungan. X darab X jadi X kuasa 2. Yang kedua, X darabkan dengan 2, dia akan jadi 2X. Yang ketiga, 2 darabkan dengan X, dia akan jadi 2X juga. Dan yang terakhir, 2 didarabkan dengan 2, kita akan dapat positif 4. Okey, selesai kita kembang kurungan. Okey, sebab apa kita letak kurungan kat depan ni tadi? Macam saya cakap, kalau depan ni negatif tadi. Kalau depan ni negatif. Kalau. Maka, bila kita nak buka kurungan, maka simbol dalam ni kita kena darabkan macam tu. Okey, contoh kalau kat sini negatif. Jadi, kita buka kurungan, dia akan jadi positif kat sini. Okey, macam itulah. Jadi benda ni kalau negatif dia akan jadi sangat bermasalah kalau kamu tak letak kurungan. Okey, maka kalau kamu tak letak kurungan ni, kalau kat sini negatif kamu main buka kurungan macam tu je, maka kamu punya persamaan ni akan salah daripada atas sampai bawah. Semua sekali akan salah. Jadi tolong berhati-hati. Ingat benda ini. Okey. Sekarang kita pemudahkan dulu. Disebabkan yang ini positif, so yang ini kita boleh buka saja kurungan ni, tak ada masalah. Kalau yang ini negatif saja dia akan jadi masalah. Okey, jadi kita buka kurungan dan selesaikan. 100 sama dengan X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kita boleh tambah. Anggap je kurungan dah tak ada. Saya malas nak tulis balik. Okey, X tambah X kuasa 2 dia akan jadi 2X kuasa 2. 2X tambahkan dengan 2X dia akan jadi 4X dan kat sini tuliskan balik tambah 4. Okey. Dah nak jadi kuadratik dah, tapi belum lagi. Sebab apa belum lagi? Sebab belum general form. General form ingat dia mesti kosong di satu side. Jadi saya pindahkan 100 ke sebelah kanan, maka sebelah kiri akan ada kosong sama dengan 2X kuasa 2 ditambahkan dengan 4X ditambahkan dengan 4 ditolakkan dengan 100. 4 tolak 100 tekanlah kalkulator. 4 tolak 100 jadi negatif 96. Maka persamaan akhir yang kita akan dapat adalah 2X kuasa 2 tambahkan dengan 4X tolakkan dengan 96 sama dengan kosong. Alright. Okey, tak siap lagi. Okey, yang ini kita baru dapat quadratic equation. Soalan nak apa? Soalan nak panjang dia dan juga lebar. Maksudnya kita kena tahu nilai X ni. Macam mana dapat nilai X? Kita dapatkan daripada persamaan kuadratik. Macam mana nak keluarkan X dari persamaan kuadratik? Gunakan formula. Okay? Gunakan formula. Okey, saya buat kat sebelah. Okey, saya buat kat sebelah. Saya ambil persamaan ni, saya buat kat sebelah. 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 96. Tambah 4X tolakkan dengan 96 sama dengan kosong. Okey, gunakan formula. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B square minus 4AC dibahagikan dengan 2A. Nak buat butterfly method boleh ke? Buat butterfly method. Okey. Sekejap saya try guna kalkulator. Boleh buat tak guna butterfly method? Kita check dulu. 2, 4, negatif 96. Okey, yang ni boleh guna butterfly method actually. Saya tak pasti boleh guna butterfly method atau tidak untuk soalan ni. Nanti saya tanya Cikgu Hidayah dulu sebab saya tak pernah marking soalan maths.
Nanti saya tanya dia. Tapi basically untuk MS ni kita guna dua cara je lah untuk quadratic ni. Formula dengan completing the square. Untuk butterfly tu biasanya kita guna dekat matematik model. Okey? Biasakan guna formula. Mudah je. Jawapan pun kita akan dapat sama nanti. Okey? Jadi kita masukkan ke dalam formula X sama dengan negatif B. Okey, B di kat sini adalah 4. Masukkan kat sini 4. Tambah tolak punca kuasa 2 B square. B di kat sini adalah 4 kuasa 2. Ditolakkan dengan 4, A dia adalah 2, dihadapkan dengan C dia adalah negatif 96. Okey, tolong pastikan cara kamu tulis formula ni. Ingat square root ni kena tarik sampai belakang. Jangan biarkan dia tergantung depan je. Belakang ni kita kena tarik sampai habis. Okey, ni cara tulis matematik. Okey, dibahagikan dengan 2A. 2 darab A. A dia adalah 2. Okey, masukkan nilai. Okey, kita pemudahkan bagi simple sikit. Ni nampak serabut sangat, kita pemudahkan. Yang ni negatif dengan positif, maka dia akan kekal negatif lah. Benda keluar ni. Okey, jadi X sama dengan negatif 4 tambah tolak punca kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah 16. Yang ini kita tekan kalkulator. Negatif 4 darab 2 darabkan dengan negatif 96. Dia akan jadi positif, positif 768 dibahagikan dengan 4. Okey. So, yang ini pun kita pemudahkan lagi. Benda ni kita boleh tambah, kita tambah. Okey, sampai yang paling mudah kita boleh buat. Okey, jadi X sama dengan negatif 4 tambah tolak punca kuasa 2. 16 tambah 768. Dapat 784 dibahagikan dengan 4. Okey, last sekali. Kita pisahkan positif dengan negatif. Maka kita buat yang positif dulu. X sama dengan negatif 4 tambah punca kuasa 2. 784 dibahagikan dengan 4. Tekan kalkulator. 4 tambahkan dengan punca kuasa 2 784 dapat 24 bahagikan dengan 4 maka kita dapat 6 untuk yang pertama. Okey, dapat nombor bulat. Jarang-jarang sekali dapat nombor bulat ni. Okey, jarang-jarang sekali. Okey, yang kedua kita buat yang tolak pula. X sama dengan negatif 4 ditolakkan dengan punca kuasa 2 784 dibahagikan dengan 4. Okey, sama juga tekan kalkulator. Negatif 4 tambahkan dengan square root tambah pula. Tolakkan dengan square root of 784. Okey, dapat jawapan dia negatif 32 bahagikan dengan 4 dan jawapan dia kita akan dapat negatif 8. Okey, dah siap. Dah siap ke? Dah siap ke ni? Belum cikgu. Belum lagi. Okey, soalan nak apa sebenarnya? Soalan dia nak panjang dan juga lebar untuk rectangle ni. Kita baru dapat nilai X saja. Dan nilai X tu kita dapat dua nilai. Satu nilai dia 6, satu nilai dia negatif 8. Kita boleh ambil dua-dua ke nilai dia ni? 6. Kita boleh ambil dua-dua ke nilai dia? Tak boleh. Kita hanya boleh ambil nilai yang positif saja. Sebab nilai negatif ni tak logik lah kan. Mana ada nilai panjang negatif. Okey, panjang daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Jarak dia adalah negatif 800 km. Okey, tak logik langsung kan jarak negatif. Sama juga kat sini, panjang tak boleh negatif. So nilai ini kita tak ambil, kita hanya ambil nilai yang positif iaitu 6. Jadi dia nak panjang dia. Okey, panjang bagi rectangle X tambah 2, maka kita gantikan masuk X dia adalah berapa tadi? 6 tambahkan dengan 2, jadi kita dapat 8. Ini adalah dia punya length. Okey, dia je length. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya lebar pula. Lebar dia terus kita ambil nilai X iaitu 6. Settle. Length dia 8, lebar dia 6. Okey, selesai. Boleh buat ke agak-agak? Boleh jawab? Okey, soalan B ni sebenarnya jawab penat, tak larat lah. Saya nak kamu buat sendiri lah. Okey, soalan ni saya ambil daripada buku teks sebenarnya. Jadi nanti soalan ni kamu akan jawab balik untuk latihan nanti. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 3, example 3 ni? Ada? Tak ada? Boleh faham Alright, jadi dekat kamu punya GC saya dah letakkan latihan. Okey, latihan dia macam ni. Saya ambil daripada buku teks saya. Muka surat 38. Okey, muka surat 38. Self practice 2.1. Dua soalan je ni. Ni soalan 3 tadi yang saya dah tunjukkan contoh. Saya dah jawab yang A. Sekarang kamu jawab balik yang A ni, buat balik macam yang saya tunjuk. Jawabkan yang B, kemudian jawab soalan nombor 4. Jadi basically ada 3 soalan lah. Okey, masa pun ada lagi setengah jam, ada lagi sikit. Saya nak kamu cuba dan siapkan latihan dia. Okey. So untuk esok kita akan belajar saya tunjukkan dekat sini. Untuk esok kita akan belajar sum of roots dengan product of root. Saya nak kamu baca sikit benda ni. Saya takut kamu pening. Okey, jadi tolong baca sikit pasal sum of root dengan product of root ni. Muka surat 39, 40, dua muka surat je. Baca muka surat 39 dan juga 40 untuk preparation
kelas pada esok hari. Okey. Okay, jadi sekarang kita pun dah settle. Saya nak kamu buka kamu punya GC dan jawab soalan. Dah settle, boleh submit dalam GC. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left dan pergi jawab soalan. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Baik. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Cikgu.